attribute. Attribute ID, nama, jantina, kaum, nama kelas, nama guru kelas. Alright. So, jadual 4.6, 4.7 dan 4.8 menunjukkan keterangan dan contoh masing-masing untuk pernyataan select where dan select order by. Yang kita tengok So, apa itu pernyataan select? Select apa dia? Select tu adalah pilih, selection kan? Dia singkatan bagi selection. Pilihan, nak pilih apa, select apa, you nak select apa. So keterangan dia, pernyataan select membenarkan anda untuk memilih attribute yang dikendaki dalam pangkalan data. So select tu untuk you nak pilih attribute dalam pangkalan data. Example, select, you nak select apa? Nama ke, koma IC ke, koma lagi jantina ke, koma lagi apa lagi kat sini, nama guru kelas ke, nama kelas ke. Okay. And then ada pernyataan from. From tu daripada mana? Daripada mana you nak select nama, jantina, kaum tu semuanya. Okay, pernyataan from membenarkan anda memilih entiti bagi attribute yang dipilih dalam pernyataan select. Pernyataan from secara spesifik menyatakan nama entiti. Okay, so from tu adalah nama jadualia. So sekarang you entiti tu biasa dia adalah entiti tu jadual lah. So jadualia adalah murid. Entiti murid, jadual pun murid Ni table So select nama, nombor IC, nombor kad pengenalan, kelas semuanya from murid kat sini. Okay. Pernyataan select from. Okay, dia memulangkan nilai-nilai daripada attribute yang telah dipilih berdasarkan entiti yang telah ditetapkan. So dia pemilihan dua attribute sahaja kat sini. Select ID murid, select nama murid from table apa dia? From jadual apa? Murid entiti dia. So dia akan pilih dua attribute saja, ID dan nama. So apa output dia? When you type this coding and then you come up with the output and then here is your output. ID murid and nama murid. So dia tak nak show pun yang nama kelas ke, nama guru kelas ke because of you select only ID and nama sahaja. If you want your output ada kelas and then you should add this one ID murid, nama murid and kelas from table murid. So but this one dia ada nak ID and nama saja from table murid. So for the output okay like this. Nak ID murid and then nama murid semua dia akan show out, dikeluarkan. Semua ID dan nama murid dikeluarkan. Okay. Yang kedua, pernyataan pertama select from, faham Respon sikit, faham ke tak? Untuk select from. Select attribute daripada tables apa and then output dia keluar macam gini. Clear tak? Respon? Ya. Okay. Seorang je yang faham, yang lain tak faham? Faham. Faham, okay good. Okay, so yang kedua adalah pernyataan select star from. Apa itu ada star, teacher? Kenapa ada star pula? Yang atas ni tak ada star. Yang ini ada star. Okay, star tu maksud dia akan mencapai data bagi semua attribute. Means apa saja attribute yang you letak, okay, dia akan paparkan. Dia akan kasih output. For example, you type kat sini select star from murid. Select star maksudnya select all. Select all lah, select all. So, apa itu yang ada dekat dalam attribute yang dalam murid? Kita ada ID murid, ada nama murid, ada jantina, ada kaum. And then kita ada nama kelas, and then kita ada nama guru kelas, and then kita ada apa lagi ya? Semua yang ada dekat dalam murid punya table ataupun murid punya jadual dia akan paparkan. So, bila you type coding select star from murid, dia punya output dia macam gini. Semua dia keluarkan. ID, nama jantina, kaum, nama kelas, nama guru kelas. You list all you punya data from the murid punya table. So itu adalah perbezaan ada star dengan yang pilih. Ini pilih, select apa yang you nak sahaja. Yang ini you nak select semua saja. Right? Okay. So pernyataan 4.7 select where. Select where kat sini. Pernyataan select where hampir serupa dengan pernyataan select from. Perbezaan utama ialah pernyataan select where mencapai data-data yang tertentu
yang memenuhi suatu kriteria sahaja. Oleh itu, data yang dicapai lebih khusus. Okey, maksudnya you dah pilih juga daripada table tu, but then you nak spesifikkan the data, dia nak fokuskan on something. So, apa yang you akan kena type dekat sini adalah select attribute apa yang you nak keluarkan, you nak paparkan. Attribute 1, attribute 2, attribute n, example lah. Nama kelas, nama guru kelas ke, jantina ke. From nama table, where criteria. Kriteria tu adalah specific, focus on what. Contoh dekat sini, pemilihan atribut yang memenuhi suatu kriteria. Dia nak apa kriteria? Katakan anda ingin memilih berapa atribut yang memenuhi kriteria jantina dia yang perempuan saja. Okay, you nak paparkan perempuan saja. You tak mahu pun lelaki dekat situ. So what you have to do is, you kena buat select nama murid, jantina and kaum from, macam biasalah, from table murid where jantina is equal to perempuan. Okay, so that mean apa sahaja jantina value nilai dia perempuan dia akan keluarkan. Ini bukan attribute, ini adalah nilai. Yang attribute adalah jantina. But then dia nak spesifikkan apa sahaja nilai yang perempuan dia akan keluarkan. Dekat attribute jantina dia akan keluarkan. Alright. So dia akan select nama murid, jantina kaum, from murid, where jantina. Jantina tu is a attribute dia, where jantina yang orang isi, dia akan isi, dia key in is perempuan. So dia akan paparkan yang perempuan sahaja. So dekat sini you nampak tak, ini yang you all dah isi, nama Damia Zahra tu perempuan, dia Arisa adalah perempuan. Ni nilai nilai dia Okay, so dia akan paparkan nama murid, jantina and kaum, because of you punya select adalah nama murid, jantina and kaum from table murid, where jantina is equal to perempuan. So yang lelaki dia tak paparkan pun. Dia akan paparkan yang perempuan sahaja. Okay, jelas? Faham tak? Perempuan is not attribute. Jangan silap lagi sekali. Saya tak nak nama ada Dina attribute, nama attribute. Salah. Nama attribute ni lah nama murid, jantina, kaum. Nilai attribute tu adalah perempuan, Melayu, Cina, India, Damia. Itu nilai attribute dia. Alright? So, select where, select from where. Select where tu adalah untuk kriteria tertentu sahaja. Boleh tak? Kita ada select attribute apa-apa yang you nak, and then select star tu maksudnya select all, and then select where tu adalah select yang memenuhi kriteria sahaja. Faham tak? Faham. Faham? Ada yang tak faham nak suruh saya ulang ke apa ke? Faham? Okay, good. Durga, Diong, Nurin, good. Faham? Alright. Siapa lagi yang tak faham ataupun kurang jelas sikit? Tak faham mana satu? Select attribute apa-apa from, itu satu. Yang kedua, select star. Maksudnya select all. Dikeluarkan semuanya daripada from apa-apa. So dia akan paparkan. And then last kali yang tadi kita belajar select from dan where. Bila letak where tu adalah specific on focus on something kriteria tertentu. So 3 yang saya ajar tadi tu clear semuanya. Select apa yang dipilih, select star, and then select apa yang you nak from apa, from table apa, where tu adalah kriteria. Okay? Boleh? Boleh saya sambung, teruskan? You ada buku, you salin juga sikit-sikit, buat notekan sikit. Alright, good. Okay, good. Alright, good. Okay, saya akan teruskan kepada select order by. Order by. You nampak perkataan order. Order tu apa? Example, you faham masuk order tu apa? Order. I nak order ni lah, I nak order this one lah, I nak order ni lah. So you ada minta something. So order is you nak something. Okay, pernyataan select order by membolehkan anda isi data, means you have to sort the data first.
Order ni adalah untuk isih. Isih bahasa Inggeris kita panggil sorting. Sorting. You buat sorting, susun. Isih. Okay. So mengikut susunan, mengikut susunan sama ada ascending tu menaik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 example. Atau susunan descending tu adalah menurun 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So berdasarkan satu atau lebih daripada satu medan isihan, atribut dia lah. Sekiranya ASC di-type, maka rekod yang dicapai akan diisi secara menaik mengikut susunan abjad. Dia gunakan abjad, dia tak guna nombor sini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O sampai Z. Itu adalah menaik. Kalau type descending, dia akan menurun daripada Z. Lepas tu dia akan turun last sekali dia adalah A. C, B, A. Macam gitu last sekali. So, apa statement SQL yang kena buat? Select macam biasa. Select attribute 1, attribute 2, bla 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 bla, attribute whatever attribute you want to select, you just put dekat select. From nama jadual. This one don't forget, memang kena letak. From apa you nak select nama tu daripada mana? Daripada mana? So, from nama jadual. Where, dispesifikkan lagi. Where kriteria perempuan, example tadi tu, where kriteria perempuan. But you have to add on order by. Order by attribute apa yang you nak ascending or descendingkan. You nak attribute nama yang dia susun ABC ke? Kaum ke you nak dia susun ABC ke? So dekat sini dia buat nama. For example memang nama lah, nak nama ABCD ke macam itu. So contoh dia adalah select nama murid, jantina and kaum. Macam biasa, from murid. Where jantina, ini adalah kriteria tadi tu. Where jantina is equal to perempuan. Perempuan adalah nilai, bukan attribute perempuan. Order by, dia nak apa yang ascendingkan? Nama murid dia nak ascendingkan. So, nama murid, ASC. This is capital letter. Whatever you want to type the SQL code, you must put the capital letter. Select is capital letter. From murid is also capital letter. Where pun capital letter. Order by is capital letter. Ascending pun capital letter. But then if you punya input perempuan is capital letter, you must put here as a capital letter. If not, then perempuan small letter lah. Right? So penyataan SQL mesti kena huruf besar. Select, from, where, order by, ASC. ASC ascending. Menaik. So dia akan output dia macam gini. Mula DA. Lepas DA, DE. Sebab A dia dah tak ada. A, B, nama B pun tak ada. Nama C tak ada. Nama DH pula. Lepas tu J. Lepas tu sampailah Z ke apa kalau ada nama. Alright. So output dia macam gini. Yang ini pula descending. DESC. Descending menurun untuk isi secara menurun. You nak sort isi secara menurun. So sama juga select nama murid, jantina and kaum from table murid where jantina is equal to perempuan. Order by nama murid descending. Bagi susunan menurun. Terbalikkanlah tadi dia akan jadi Jessica yang ke atas. Dia dulu keluar. Dewi lepas tu Damia. Jantina kriteria dia adalah perempuan. Dia nak select nama murid, jantina dan kaum. Nama murid, jantina dan kaum. Okay? Jelas tak? Senang ke susah? Order by, where, select all, select. Senang ke susah SQL? Okay? Faham tak? Ada soalan ke tak? Belum, nanti nak kena buat latihan. Faham. Ada soalan. Faham jelas Yang mana kalau saya nak suruh select all, gunakan apa? Apa yang, kalau saya nak select all, gunakan apa? Select all kena ada select star. Yes, good. Select all adalah select star. Saya nak yang ada memenuhi kriteria. Focus on something. Kena apa? Select apa? Select where. Good. Okay, good. Select where. Saya nak nak fokus on something, nak select attribute tertentu, tapi saya nak dia ada mengikut turutan menaik. So kita kena letak apa dia? Order by. Good. Alright. Faham semuanya. Okay.
Alright, so ada yang tak faham tak? Hari ni 44 orang, attendance is seat, jangan lupa. Attendance. Siapa yang belum isi attendance, 5 minit saya kasih awak rehat dulu ni. Isi attendance. Kita jumpa 10 minit lah, 9.30. 9.30. Pergi minum air dulu ke, nak makan ke apa, 9.30. Isi attendance.
Okay, welcome back. Semua dah ada dah? Dah ada ke? Belum ada? Awak dah sarapan belum semuanya? Awak dah breakfast belum? Tengah breakfast. Okay. Saya pun tengah makan. Belum Kit Yan? Nanti habis kelas ASK ni awak boleh breakfast. Sebab lepas ni kan tutorial. Tutorial saya bagi latihan, awak jawab latihan dan awak kena hantar. Ada yang saya dah balas awak punya latihan, tapi ada juga yang belum tak sempat saya nak respon awak punya tugasan. Tapi saya akan respon juga nanti slow. Tapi saya nak tahu ada yang tak hantar latihan. Kenapa tak hantar latihan? Saya assign latihan, dia tak baca pun. Saya nak check nama seorang-seorang ni. Sekejap. Siapa yang tak hantar dan dia punya latihan dia missing je. Google Classroom. Google Classroom. 3 cendana. Okay. Turn in. Okay, ni dah turn in. Ni yang saya dah grade. Ini saya assign. Ini dah assign. Ni turn in. Okay, dah hantar dah ni. Semua dah hantar dah. Semua dah hantar ke ni? Tak ada missing ni. No attachment assign ni. Dah buat ke belum ni? Ni ada Fatimah Alia. Kishan. No attachment assign. Pang, you dah buat ke belum ni? Ni saya dah grade. Farhan, mana Farhan? Farhan ada tak? Farhan. Dah buat dah? Tak hantar pun ni. Farhan. Tak buat kerja pun Farhan ni. Hari tu saya dah hantar. Hantar kat mana? Hantar kat mana? Tak ada pun kat sini. Google Classroom. Hantar ada attachment, awak snap je lah gambar macam gini lah. Macam Kishan, Fatimah, Faid Hadi. Ni ha. Sign. Nanti snapkan balik semula lagi Farhan. Snap dan hantar pada saya. Boleh tak? Awak dah buat kan? Awak tinggal snap saja. Alright. Okay, so nanti saya bagi latihan untuk tutorial pukul 10.30, so you buat latihan. So hari ni saya nak sambung lagi sikit lagi. Okay, ini adalah pangkalan data yang yang tadi saya cerita tu SQL, tapi SQL tu nak letak kat mana cikgu? Okay, SQL tu nak letak kat mana? SQL tu letak dekat dalam Microsoft Access. Sebenarnya kalau awak dah belajar tingkatan 4, awak akan gunakan MySQL. Tapi tingkatan 3 awak belajar gunakan Microsoft Access, jadinya awak letak SQL tu dalam Microsoft Access.
Kat mana nak letak Microsoft Access tu? Okey, dekat sini. Buka awak punya Microsoft Access tu yang awak dah buat. And then ada create dekat sini. Klik satu create kat situ. And then klik query design. Query design. Lepas dah klik query design, ada table yang awak dah buat. Contohnya awak dah buat table markah, awak dah buat table murid, awak dah buat table guru. Awak kena select. Pilih jadual yang awak dah buat tu. So kat sini dia pilih jadual murid. Lepas tu klik add dekat sini. Add. Okay. Mula pergi create dulu. Lepas tu query design. And then pergi pilih table murid. Lepas tu add. Lepas dah add, jadual murid telah ditambah. Okay. So sekarang ni awak kena pergi dekat tempat sini. View query ni SQL view. Pergi SQL view. Dekat bawah ni ada view, SQL view. Lepas tu awak type lah dekat sini. Nak type apa? Type yang macam kita dah belajar tadi. Select star, select attribute, select where, select order by. Okay, so bila yang you dah type dekat sini, data akan dicapai dan dipaparkan dalam query. Halakan cursor tertikus pada perkataan query. So, awak kena klik save. Lepas tu type sini kat sini query dia pernyataan. Okay, tertikap save as, dia nak tanya awak nak save ke tak. Lepas tu awak kena savekan daripada query 1 tukar pada pernyataan 1. So awak savekan table ini pernyataan 1. Pernyataan 1 tadi apa? Select star. Select star. So dah klikkan pernyataan 1, jadi dia akan output dia keluarlah semuanya ni. Nama murid, jantina, kaum, nama kelas, nama guru kelas, semua je output dia keluar. Sebab select star. Alright. So kalau nak buat select lain pun buat lagi query yang kedua pula, pernyataan kedua. Select from, where, order by ke apa ke, nanti dia keluar output dia. So awak save. Tu je. Dekat dalam Microsoft Access. Sebab awak ada yang tak ada Microsoft Access. So kalau ada boleh try buat. So latihan 4.6 kejap saya baca. Dekat anda semua pembangunan sistem pembangunan data anda telah ditujukan untuk membangun sistem maklumat sebagai pengguna sistem. Okey, saya nak tanya awak. Kalau dekat dalam soalan macam gini, andaikan anda seorang pembangun sistem pakanan data, anda ditugaskan untuk membangunkan sistem maklumat co-curriculum. So apa yang kat sini awak kena buat sistem maklumat co-curriculum. Sebagai pembangun sistem maklumat ini, anda telah berjaya menghasilkan entiti sistem maklumat COCO tu ada entiti murid dengan guru penasihat. So ini adalah entiti. Dalam Access you kena buat table, create table, table 1 table murid. Satu lagi adalah table guru penasihat. So table murid, attribute dia adalah ID murid, nama murid dengan nama kelas. Table guru penasihat, dia punya attribute dia adalah ID murid, ID guru, ID murid, nama guru, persatuan, unit beruniform dan sukan. Okey, saya nak tanya, dekat sini ada ID murid. Ini adalah kunci apa? Kan saya ada cerita tu. Kunci apa? Ini adalah kunci apa? ID murid. Yang murid ni, ID murid, kunci apa? Jawab seorang. Cuba jawab. Murid ni, ID murid ni, ID ni macam nombor kad pengenalan. Ini adalah kunci apa? Kunci primer. Okay. Kunci utama ataupun kunci primer sama lah tu. Primer ke itu adalah kunci utama. Kunci primer. Tapi saya nak tanya yang ini. Dekat guru penasihat, ID guru tu adalah kunci primer dia. Tapi ID murid ni kunci apa? ID murid ni menyebut ada kat sini. Tapi dia bukannya table murid sekarang ni. Ini adalah table guru penasihat. Tapi dia menyebut dekat sini. Ada juga dekat sini ID murid ni. So ID murid ni adalah kunci apa? Yes, kunci asing. Dia adalah import daripada luar. Itu adalah kunci asing. Okay, good. Krisha, Muhammad Akimi, good juga. Okay, good. Ainul Madia.
Morphemer tadi. Okay, so ini adalah kunci asing. Maksudnya dia ambil data daripada tabel jadual ID murid dekat sini. So dia assignkan murid M001 iaitu murid tu Sofia binti Jamal. Nama guru dia, guru penasihat dia adalah Azlina. Persatuan dia Bahasa Melayu, unit beruniform dia Cadet Polis dan sukan dia adalah bola jaring. Murid yang kedua M002 dia tak ada mention nama student Anas ni kat sini ni. Dah dia ambil ID je dah. Kalau ambil ID kunci primer ni je dah terus dapat data dia semuanya dah. So Anas ni, Anas bin Sufian ni nama guru penasihat dia adalah Arsyad bin Yusof. Bahasa Melayu, Cadet Polis, bola keranjang. M003 tak payah lagi dia nak sebut Wong Mui Ling ni kat sini sebab dia dah ambil ID. ID ni means you tarik satu ini, data ni semua akan you dapat. The whole list of the data murid ni you akan dapat. Tan Siang Heng, matematik, bla 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 sampai macam itu. Okey, lakukan aktiviti dan jawab soalan berikut berdasarkan jadual-jadual bagi entiti murid. Setiap murid diminta menulis pernyataan SQL yang sesuai untuk mendapatkan paparan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 dan pertanyaan 4. Apa tu pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 dan pertanyaan 4? Awak nampak tak? Dia dah ada output dekat sini. Awak faham tak? Ni dia dah kasih output. Dia dah kasih output. Dia dah kasih output. Dia dah kasih output. Tapi dia tak kasih pun pernyataan SQL dia tu. So, nanti pukul 10.10 awak kelas tutorial, saya nak awak cubalah hasilkan pernyataan SQL berdasarkan output yang ada ni. Faham tak? Kalau yang ini contohnya, dia dah kasih ID guru, ID murid, nama guru persatuan unit beruniform sukan. Okey, apa pernyataan SQL dia? Okey, pernyataan SQL dia awak nak buat macam mana? Select apa dia, from apa. Okey, contoh kat sini dia ambil nama guru persatuan unit beruniform sukan. Nama guru persatuan unit beruniform sukan. ID guru, ID murid. ID guru, ID murid. So awak rasa apa table yang digunakan di sini? From table apa ni? Respon? Ni nanti awak nak jawab ni. Saya dah kasih tolong tips ni. Table apa yang awak gunakan ni? Ada ID guru, ada ID murid, ada nama guru, ada persatuan, ada unit beruniform, ada sukan. So apa pernyataan dia contoh kat sini? Select apa? From apa? Komen? Faham tak? Ini dah ada output. Ini awak kena buat pernyataan SQL. Output dah ada, pernyataan SQL awak kena buat. So macam mana you nak buat? Okey, awak nampak table ini, ID guru, ID murid. Ini ada dekat sini. Ini, jangan confuskan dengan yang murid tau. Tengok ni dulu. Ini ID guru ada, ID murid ada. ID guru ada, murid ada. Nama guru ada, persatuan ada, unit beruniform ada, sukan ada. So ambil ini adalah table guru penasihat. So kalau dia select semua attribute, kena buat select apa? Kalau dia nak pilih semua attribute kat dalam table ini, dia kena select apa? Select star from guru penasihat. Bagus, Nurin. Okey, select star from guru penasihat. Itulah pernyataan yang untuk jawapan yang ini. Yang ini dengan yang ini dengan ini nanti awak kena buat. Sekejap lagi. Awak kena buat pernyataan SQL dia sahaja. Tak payah nak tulis soalan panjang-panjang ni. Okey. Ini boolean nanti saya nak ajar next class. Saya tak nak awak pening-peningkan. So ada apa-apa lagi tak? Saya habiskan awal lah. Lepas tu awak buat latihan ini . Tulis nama dekat dalam buku awak. Lepas tu pernyataan query. Okay. Lepas tu buat dia jawapan dia. Pernyataan SQL yang pertama. Pernyataan kedua. Pernyataan ketiga. Pernyataan empat. Lepas tu snapkan kepada saya. Ada soalan? Ada soalan tak? Faham tak? Faham tak?
Faham. Saya nak pilih 5 orang. Kejap Nak suruh terangkan apa belajar hari ni. Okey, saya nak Pang. Pang. Pang ada tak? Mana Pang ni? Pang tidur ni. Pang, Pang. Okey, Pang. Untuk buat untuk kita nak dapatkan dalam kriteria tertentu dan menggunakan susunan menurun, nak gunakan apa? Penyataan SQL dia, Pang. Cakap 8 senang, tak susah lah. Kriteria dia tertentu dan dalam susunan menurun. Awak nak gunakan statement apa? Cakaplah, Pang. Apa, Pang? Menurun apa? Menurun apa? Pang? Menurun apa? Ascending ke descending ke apa? Pang ni tidur ni agaknya ni. Descending. Select apa dia attribute yang awak nak. From table apa, where apa kriteria dia. Dan order by descending. Kena order by descending. Okay, kalau saya nak select daripada kriteria tertentu saja. So gunakan gunakan coding SQL apa? Fisha, kalau saya nak select attribute daripada table tertentu dengan ada kriteria tertentu, apa coding SQL yang saya gunakan? Where, mula select apa dulu? Mula buat macam mana? Select apa? Select attribute. Mula kena select attribute. Attribute apa yang you nak. Lepas tu from table. Lepas tu where. Kriteria apa dia. Okay, so select from where. Okay. Anda dah. Ni awak kena buat latihan Buka buku teks awak buku 156. Awak buat latihan aktiviti 4.6. Sekejap, macam sikit sangat latihan tu. Arahan SQL melibatkan ungkapan boolean. Boolean tak boleh. Tak boleh buat lagi. Tak belajar lagi. So awak sambung buat latihan lah. Awak buat latihan pukul 10.30 pun buat latihan 10.30 sampai 10.50, 10.45 ataupun 10.50 last awak kena hantar dekat Google Classroom. Saya akan create satu Google Classroom untuk awak dan awak akan hantar di situ. Snapkan. Cikgu? Yes. Aktiviti 4.6 soalan nombor 2 je ke? Aktiviti 4.6 yang ini awak buat soalan nombor 2 je ni. Yang ini saya dah kasih contoh tadi kan, pun buat juga. Ini apa arahan SQL dia, 1, 2, 3, 4. So ada 4 arahan SQL yang awak kena buat. Yang ini tak payahlah, sini berbincang kumpulan ke apa-apa, mana ada kumpulan tak ni. So ini je. SQL ni apa, SQL ni apa, SQL ni apa, SQL ni apa. 1, 2, 3, 4, only 4. Soalan nombor ni je. Alright? Boleh? Boleh ke tak boleh? Ini saya dah tunjuk tadi, ini table apa. Okay, yang ini awak tengok ni.
dia select daripada table mana. Awak akan nampak macam ni bila dia letak ID guru dengan ID murid, ini berada di table guru penasihat. So from table guru penasihat. Kalau dekat sini dia cuma ada ID guru pun dekat table sini juga. Kalau kat sini dia semua ID murid dia, awak boleh dekat table murid. Tapi kat sini semua ID guru dengan ID murid. Semua ambil daripada table guru penasihat. Table ni je guna. Table ni tak guna pun. Dia guna untuk rujuk ini je. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, sampai sini dulu. Kita jumpa minggu depan dengan penyataan boolean dalam SQL. So itu sahaja. Terima kasih semua. Siapkan latihan nanti. Okay. Bye-bye. Terima kasih. Okay.